Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Okay. So macam kalau dia kata, let's say dia kata macam uh, ASB, KWSB, kan dia change the name to dividend and bonus, tapi it is still macam keuntungan kan? Tak, Ustaz. Betul. So is that considered as riba? Because kita tak ada buat anything, we just put the money there, and then they use the money, and then at the end of the year dia bagi kita some discount because they use the money. Investment. So boleh Tu dalam kita bank pun macam dia mana buat tu? ikut kan. Okey. Adakah KWSP, Ada KWSP, ASB, semua tu lah. ASB dikira riba? Ha. Okey. Kalau ikut fatwa negeri, dia tidak dianggap sebagai riba. Cuma yang ada beberapa pandangan yang kita boleh lihat. Pertama, Majlis Fatwa Kebangsaan 2008, dia pernah berpandangan ASB itu harus dibenarkan. Namun ada juga institusi keuangan, contohnya macam SC stands for apa? SC Securities Commission. Yes. Kan? Yes, dia kata ASB itu tidak sepenuhnya patuh syariah. Namun dia kata kemungkinan ia bersumber daripada sektor yang diragukan. So dalam kes ni ada pandangan yang menganggap ia ada elemen riba dan pelaburan tidak sah. Cumanya kenapa ada dua pandangan begitu? Majlis Fatwa yang terdiri daripada mufti-mufti berpendapat ia harus, sementara ada pihak yang kata ia ada riba. So kalau kita ikut Majlis Fatwa Kebangsaan yang kata ia harus, sebenarnya para mufti ini dia bukan sekadar melihat ketatnya polisi instrumen keuangan itu, tetapi mereka lebih melihat kepada maslahah masyarakat agar ada alternatif pelaburan untuk masyarakat Muslim. Kalau dahulu kan kita nak cari pelaburan yang hampir patuh syariah ni sukar. Jadi kerajaan dia perkenalkanlah ASN, ASB, sekurang-kurangnya masyarakat yang yang tak tahu nak melabur ke mana, ada jalannya. Sekarang ni dah banyak dah subur macam cendawan dah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memilih pandangan ulama yang ketat terhadap pelaburan syariah, maka kita perlu mencari alternatif pelaburan yang lain yang benar-benar diluluskan sebagai patuh syariah. So either or, para mufti, para asatizah telah pun mengeluarkan pendapat, terpulang pada kita. Mana yang bersikap lebih berhati-hati, maka dia akan ambil. Dan ASB dia sudah mengeluarkan produk ASBI. Kan I itu stands for Islamic, yang telah disahkan patuh syariah. Wallahualam. Ustaz, a few years ago, there was a discussion including Dr. Zaharuddin. Zainuddin yang kerja dekat Abu Dhabi dulu. He said at that time, KWSP conventional, 45% is not patuh syariah.
it includes pelaburan Magnum and so on. So dia advise orang Islam kalau nak keluarkan duit, bila keluarkan duit tu take out 45% and bagilah mana-mana, don't use that money. I had the video tapi dah I lost SD card, sudah hilang. There was a discussion dengan orang ramai sekali viewing the discussion with Mufti and all that. KWSP. That's why kita disuruh untuk tinggalkan conventional KWSP and ambil tukar yang batu syariah, kan ada kan? Ada. Ada dah. Tak, Ustaz, yang saya nak tanya tu is not that one tu, is more kita letakkan kita punya duit dengan KWSP, kita don't do anything but every year we get something. Is that okay ke tidak? That is business or is that kira riba? Is kira, he suggests is kira riba because kita punya principle, dia punya pelaburan tu is with a riba, with a non-halal non-halal business. So it still contains riba. Just like he encourages not to use credit card like Amex or Mastercard sebab they charge the vendor, Amex charge 10%, Mastercard charge 5%. So katakanlah if you belanja 1,000 in Maidin, they charge Maidin 5% kalau Mastercard. Kalau Amex 10%. So we are involved with, although we don't pay, but the vendor has to pay, so we are involved with the riba. But that goes for all credit cards kan? Bukan all credit cards. Yeah, all credit cards. That's why they encourage kita pakai debit card. Debit card you terus direct from your account kan. Kalau tak ada duit tak boleh spend. Betul lah, tapi itulah tu kalau kita nak this one kita nak spend, tapi kita nak bayar later. Tapi itulah pakai. Walaupun dibayar on time, there is riba. Yeah, because they already charged the vendor. They already charged the vendor the money, whether you pay later or you pay earlier or you pay in full. That doesn't matter because they already charged. Involved. We are encouraging. So sekarang ni, okay, so that means kalau KWSP they have the Islamic portion, and then they all the others pun ada the Islamic portion there kan. So we just put our money there, but isn't it considered as riba also? It's not lah. Kalau dia Islamic, so dia punya Islamic portfolio tu dah follow Syariah compliant lah yang Islamic. Dia punya business, pelaburan bisnes dia tak masuk yang haram. So that's why we are encouraged to convert our not conventional KWSP to a normal Islamic one. What I understand when they say kalau dia melabur in a haram punya this one is like Magnum, Toto, like all those businesses that you know are not Islamic. But the issue is the dividend and the bonus that you get at the end of the year, whether they're Islamic or not Islamic, tapi is it okay kita bubur duit kita kat situ and then they use the money to do business and then they give us kita tak buat benda, kita just duit kita kat situ je. And then we get, we don't do any business. They do the business for us, and then they give us the money. Is that considered? Are we having riba? Because dulu. Yes, we are, because we are giving them principle to do the business. So it's okay, no? Is that okay or not? Okay, dalam agama kita dia ada akad. Dia ada akad dipanggil sebagai mudharabah. Ya. Mudharabah ni satu konsep dalam sistem kewangan Islam. Dia punya bentuk ialah perkongsian keuntungan antara dua pihak. Pihak pertama sediakan modal, sahibul mal nama dia, sediakan modal. Pihak kedua yang menguruskan perniagaan, mudharib, yang menguruskan perniagaan. Keuntungan daripada perniagaan tersebut ialah halal dan boleh dibahagikan kepada kedua-dua pihak. Dan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kalau ia berpunca dari salah laku dan kecuaian pihak pengurus. Itu konsep mudharabah memang ada. Jadi kalau kita letak dekat bank, selalunya
nak letak tu dia ada terms and condition. Yang tu kena baca. Dan dalam tu memang ada term mudharabah, perkongsian keuntungan. Cumanya bank meletakkan syarat. Kalau dia niagakan, keuntungan yang kita dapat mungkin 3% berbanding 100% yang didapat. Sebab tu setiap perjanjian tu kena baca. Dan lazimnya kita tak baca benda tu. Yang baca adalah ulama'-ulama' ni. Dan bila sebut tentang kad kredit tadi, betul, majoriti ulama' berpendapat kad kredit konvensional memang haram kerana ada riba. Namun, ulama'-ulama' ni, contohnya Yusuf Qaradawi, dia pernah kata boleh guna kad kredit konvensional dengan syarat yang ketat. Boleh guna kad kredit konvensional dengan syarat yang ketat. Syarat yang ketat macam mana? Katakanlah kita berada dekat Kosovo. Kosovo tak ada bank Islam. Kita berada dekat Thailand. Orang dekat Thailand tak ada bank Islam. Tak ada. Dia tak ada instrumen Islam dekat negara tu. Jadi orang Islam dekat situ mahu berbelanja selain daripada guna debit card, mereka kena guna credit card. Cumanya mereka perlu melalui syarat yang ketat. Sebab tu ulama'-ulama' ni bila dia bincang, dia bukan sekadar melihat keperluan berada di negara Islam, tetapi bagaimana kalau orang tu berada di negara bukan Islam. Gitu. Okey. Kita berada di negara Islam, di negara Malaysia, ya, kita perlu ketatkan syarat begitu dan begini. Kalau nak guna kad kredit, kalau nak guna kad debit, perlu mematuhi syarat-syarat tertentu. Tapi kalau bagi orang-orang yang tak ada kemudahan itu, apa pilihan mereka? Sebab itulah bila kita lihat perbincangan para ulama' ini, ada ulama' yang begitu lenient terhadap penggunaan instrumen keuangan konvensional. Instrumen keuangan konvensional. Kad kredit konvensional umumnya dianggap haram kerana ia melibatkan riba. Namun jika perlu menggunakan kad kredit, umat Islam digalakkan memilih yang paling rendah. Paling rendah dan perlu berhati-hati, pastikan mereka bayar hutang tepat pada waktunya untuk elak riba. Begitu. Jadi hukum ni dia punya range itu daripada harus, ada yang level sunat, ada yang level wajib, ada yang level makruh, ada yang level haram. So dia bukannya black and white, tetapi dia ada banyak grey area yang kita perlu lihat dan dia perlu dilihat case by case. Wallahualam. Ustaz, saya nak tanya sikit mencelah, sorry Ustaz. Dia ada Boleh. konsep macam darurah Ustaz kan? Kita macam dulu, kita macam bekerja di bank katakan. Kita tak ada pilihan sebab masa tu kita nak cari rezeki, mungkin susah nak dapat kerja lain. Macam mana konsep tu Ustaz? Darurah dipanggil kan? Ada satu. Betul. Darurah ini maksudnya kita dah tak ada pilihan lain. Sebenarnya dekat Malaysia pun ada keadaan-keadaan darurat. Contohnya anak-anak muda, remaja yang baru habis yang sedang belajar, dia terikat dengan waktu pembelajaran dia, tapi waktu malam dia free untuk bekerja. So, keluarga susah nak cari duit untuk tampung kehidupan, lalu dia kena cari kerja sampingan. Ada banyak pilihan kerja sampingan, tapi yang terima dia bekerja 7E, dan 7E jual arak. 7E jual arak. Dan itu first time untuk dia dapat job dan nak dapatkan pengalaman. Basically, siapa-siapa yang terlibat dengan arak, sama ada dia jadi cashier ke, tukang bawa ke, tukang simpan ke, semua
dikira sebagai bersubhat dengan arak, pekerjaan tu haram. Apa pilihan dia ni? Sementara dia mau cari pengalaman sebulan dua, teruskan bekerja, cuba sedaya upaya tak terlibat dengan segala proses yang berkaitan dengan arak, dan dalam masa yang sama cari kerja lain. Itu maksud darurat. So ada dalam kalangan kita yang berlaku transisi sebelum perbankan Islam subur dan mekar di bumi Malaysia ini, sebelum apa nama Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu tahun 80-an yang memperkenalkan Bank Islam. Sebab mesyuarat tentang Bank Islam ni pada apa nama majlis MKI yang kedua ke yang ketiga. Saya pernah baca di Perketah Kerja tu. So, sebelum itu, mereka terlibat dengan Bank Bumi Putra, terlibat dengan bank-bank konvensional. Waktu transisi bukan berlaku setahun dua, puluhan tahun. Jadi sepanjang transisi itu dikira sebagai waktu-waktu darurat. Dia nak berhenti kerja serta-merta tak boleh sebab banyak tanggungan. So, dia perlu cari from time to time, cari alternatif. Dan cari alternatif bukannya boleh dapat segera, tak. So, selagi mana dia belum dapat alternatif yang lain, selagi itu dia boleh bekerja di situ dalam keadaan darurat. So, hukum agama ini bila kita bertemu dengan kesempitan, hukum tu akan menjadi luas. Hukum tu akan menjadi luas. Dan bila kita berada dalam kelapangan, bila kita berada dalam kelapangan, hukum itu akan jadi sempit. Tu basically usul kepada fiqah. Basic kepada fiqah. Fiqah ni, kalau kita sempit, hukum tu akan luas. Dalam hutan, tak ada bekalan makanan, hanya itu, hukum jadi luas, boleh makan. Tapi dalam keadaan kita segar bugar, boleh cari banyak pilihan makanan, kita lapang, hukum tu jadi sempit. Kena cari yang halal saja, kena cari yang baik saja. Wallahu a'lam. Saya nak tanya lagi satu lah kan. Masa dulu-dulu kan sebelum adanya bank Islam ni, perbanking Islam ni, kebanyakan kita-kita ni dan parent-parent kita ke dulu yang nak beli kereta, nak beli rumah kan, nak beli cash memang tak mampulah. Then dia orang terpaksa ambil loan, walaupun loan tu dah settle. Tapi macam zaman dulu kan banyak yang jahiliah lagi tak tahu. Ingatkan bank tu okey je kita bekerja kat situ kan. Dan salah seorang daripadanya saya lah. Saya dengan Fauziah ni memang bekerja di bank lah. Jadi macam mana ni kita dah terinvolve dengan riba ni kan. Kita bukannya ambil riba, tapi kan kita yang bersubahat lah kan. Sama sekali buat, actually tak bersubahat tapi keadaan kita bekerja. Jadi sekarang ni kita boleh ke kalau kita minta ke Allah bertaubat dan apa semua? Itu aja yang kita boleh buat kan sekarang ni kan. Pandangan saya lah macam mana nak buat. Okey. Sangat boleh dan sangat perlu. Pertamanya kerana benda tu sudah berlalu. Sudah berlalu dan suatu kejadian tu kita dalam keadaan alpa dan lalai. Kita tak tahu. So dia ada satu kaedah hukum, rufi al-qalam. Kalam itu diangkat dalam keadaan kita tak tahu, dalam keadaan kita lupa dan dalam keadaan kita tak sedar. Dalam keadaan kita tidur, kita lupa dan kita tak tahu. So betul dahulunya kita tak tahu dan sekarang kita tahu. So bila kita sudah mula tahu, maka kita cuba cari jalan untuk menebus kembali mana-mana yang kita ingat. Katalah kita dahulu pernah terjebak dengan riba ni dalam dalam
rumah, kan? Beli rumah, jual beli rumah. Mana-mana yang kita rasa nilai yang tak patut untuk kita terima, maka kita serahkan kepada Baitul Mal. Mungkin selepas ini kita nak jual rumah ataupun jual kereta, kan? Asalnya kita beli dengan keuntungan sekian. So kita boleh ganti ataupun ganti balik dengan perbanyakan bersedekah. Sebab ancaman riba ni Allah tak kata kena sebat, Allah tak kata kena potong tangan. Allah kata ancaman kepada riba ni ialah berperang dengan Allah dan Rasul. So dia merupakan satu bentuk jenayah yang sebenarnya serius. Maka kesungguhan untuk kita bertaubat dengan memperbanyakkan memberi dan bersedekah diharap boleh mengangkat bentuk-bentuk kesalahan yang pernah kita lakukan walaupun dalam keadaan kita alpa dan lalai. Wallahu a'lam. Ada lagi satu soalan Ustaz. Saya pernah tanyalah yang ni yang biasa yang orang yang buatkan wasiat dan macam dia bekerja dengan amanah raya sekali kan. Bila dia kata dia ada katalah kalau hutang dengan bank, individu berhutang dengan bank tak bayar pun tak apa kata dia. Walaupun individu telah meninggal. Sebab dia benda tu riba. Lepas tu dia kata nanti satu masa bank akan hapuskan kata dia. Buat apa nak pergi bayar-bayar riba tu lagi? Stop kat situ aja kata dia. Kalau kita berhutang dengan orang yang biasa bukan bank, tu kena bayar kata dia. Betul ke tu Ustaz pandangan macam tu? Mungkin bagi dia betul kot, tapi satu sudut sebenarnya kita sedang dapatkan perkhidmatan daripada pihak bank. Dan pihak bank dia bukan guna duit dia guna duit orang lain, kan? Bila dia bagi pinjaman tu kan dia guna duit orang lain. So sebenarnya bila dia dia akan kembali kepada konsep berhutang. Hutang tu wajib bayar walaupun kita tahu orang tu mengamalkan riba. Yang buat riba dia, kan? Yang mengamalkan riba dia. Kita berhutang, hutang tu wajib bayar. Seperti mana yang dipersetujui, dia masih atas nilai hutang. Sebab di awal perjanjian kita itu, kita bersetuju untuk bayar sejumlah itu. Dia bukan kira, ini riba, tak perlu bayar. Tidak. Orang Islam, orang beriman ni dipegang pada tali janji tu. Begitu. Itu pandangan saya lah. Mungkin dia ada pandangan berbeza. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, kita move to the next ayat lah kan? Kak Noh, Ya, boleh open table lah Kak Noh. open table apa? Tak lah, Kak Noh kata nak kena bayar balik apa yang dah silap dulu. Boleh lah belanja open table. Boleh juga, kami pun menunggu-nunggu juga tu. Semua orang rasa kebanyakannya semua ramai yang involve rasanya lah. Banyak yang boleh buka open table. Okey, silakan Ustaz Kasmah. Puan Kasmah ada nak tanya ke? Tak ada. Belum lagi. Okey, silakan Ustaz. Kita teruskan kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak lihat ayat 133, 134 dan seterusnya. Sebelum kita masuk ayat ini, saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok 133, dekat sini kita jumpa perkataan jannah.
ada perkataan jannah, syurga. Nanti pada ayat 136 kita jumpa lagi sekali perkataan jannat. Jannat. Tadi jannah dalam bentuk singular, yang ni jannat dalam bentuk plural. Syurga, syurga. Syurga, syurga. So ayat yang kita nak lalui ini, akan diterangkan satu bentuk sifat yang sifat ini dia diapit oleh dua syurga. Diapit oleh ayat tentang syurga di atas dan di bawah. So dia ada manfaat yang sangat besar untuk kita lihat, belajar dan bagaimana untuk dapat. Sekurang-kurangnya kalau tidak satu syurga, kita dapat dua syurga. Kan? Ayat ni diapit oleh dua syurga. Luar biasa. So Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlari, berkejar kepada mendapatkan keampunan dari Tuhan dan syurga yang luasnya antara langit dan bumi dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Kepada orang-orang bertakwa. So ayat ini ada satu perintah. Allah suruh kita berlari, bersegera. Bersegera dalam bentuk macam mana? Bersegera untuk cari keampunan. Bersegera untuk cari keampunan. Bila sebut sari'u ni, dia dalam bentuk berlari, seolah-olah kita berlumba. Sari'u ni berlari, mahu menang. Dalam Quran, dia ada ayat-ayat yang merujuk kepada pergerakan ni. Kalau untuk kita melihat alam, Allah suruh kita berjalan. Berjalan. Kan? Dalam surah Mulk, kita jumpa perkataan berjalan tu. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalula famshu. Famshu ni berjalan satu langkah. Berjalan santai. Famshu. So berjalanlah kamu di atas muka bumi untuk lihat, untuk cari rezeki. Berjalan biasa. Kemudian dalam surah Jumu'ah, Allah tersebut pada ayat yang ke-9, bila dengar azan, fas'au. Dengar azan, fas'au. Fas'au ni, dia percepatkan berjalan tu sehingga kita berlari-lari anak. Macam kita buat sa'i, Safa Marwah. Tu mula-mula kan kita berjalan. Bila sampai tempat lampu hijau, antara dua lampu hijau tu, kita mula berlari-lari anak. Itu maksud sa'i, fas'au. Bersegera. Tapi dalam ayat ini, Allah kata wasari'u. Dua kali mulk. Okey, wasari'u. Sari'u ni berlari. Kalau tadi berlari dari anak, ini berlari. Berlari untuk dapatkan apa? Keampunan Allah. Keampunan Allah. Kalau tadi Anti Noriah kongsikan, dahulu kita melalui zaman-zaman tak tahu, zaman-zaman jahiliyah. Sekarang ni bila kita tahu, inilah harapan daripada Allah, bersegeralah mohon ampun dan bertaubat. Jangan bertangguh. Kita disuruh untuk cepat bertindak, bersedia hadapi akhirat. Buatlah apa jua amalan yang membawa ke arah keampunan. Kerana Allah kata apa? Keampunan Allah itu luasnya
seperti mana luasnya syurga bagai langit dan bumi. Keampunan Allah tu sangat luas, walau sebesar mana pun dosa manusia. Jika dia bertaubat dengan ikhlas, Allah pasti akan ampunkan. Allah pasti akan ampunkan. Syarat dia, syarat keampunannya apa? Jangan mati dulu. Itu je syarat dia. Jangan mati dulu. Kalau kita pernah buat syirik, kita bertaubat, minta ampun pada Allah, ubah gaya hidup, tidak lagi jumpa mumuh, ya, Allah boleh ampunkan. Tapi kalau kita melakukan syirik, tidak bertaubat, mati, Allah takkan ampunkan. Allah takkan ampunkan. Syaratnya bertaubat sebelum mati. Bertaubat sebelum mati. Taubat ni maksudnya apa? Taubat ni maksudnya U-turn. U-turn. Kata akar dia taba, yatubu, taubatan. Taba ni kita menghadap ke depan, taba ni terus pusing, menghadap ke belakang, U-turn. Kita tahu benda tu salah, berhenti dan tukar arah. Itu maksud taubat. Bukan lagi tunggu esok kot, lusa, tak. Bersegera. Bersegera. Sebab kesegeraan kita itu memberikan perbezaan. Kesegeraan kita itu boleh memberikan perbezaan. Ada satu cerita. Ada satu cerita. Nabi mengarahkan 2 orang sahabat untuk keluar berperang. Turut serta satu pasukan untuk pergi perang. Dia ada perang Hunain, perang Tabuk. Ada satu perang yang Nabi tak pergi. Tapi Nabi suruh sahabat pergi. Ada 2 orang sahabat. Yang seorang ni, bila dengar arahan Nabi, dia terus pergi. Terus pecut kuda dia, pergi ikut rombongan yang dah pergi awal. Dan kerana arahan tu diberikan pada hari Jumaat, maka yang seorang lagi memilih untuk bergerak selepas Jumaat. Alasannya apa? Aku nak solat Jumaat terakhir di belakang Nabi. Kelihatannya macam, wow, pilihan yang baik. Kan? Kelihatannya macam, wow, pilihan yang baik. Yang itu rugilah tak dapat solat Jumaat dengan Nabi. So, selepas Jumaat, dia pecut kuda dia. Pecut kedua-dua. Dan kedua-duanya mati syahid. Mendengar perkhabaran itu, Nabi beri respon. Yang pergi dulu, masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada yang kedua. Itu beza bersegera, tuan-puan. Itu beza bersegera. Hanya dengan pergi dulu, hanya dengan bersegera bertaubat, kita boleh dapat manfaat yang jauh berbeza dengan orang yang bertangguh-tangguh. Sedangkan yang bertangguh tu mungkin ada alasan. Aku nak solat Jumaat bersama Nabi. Solat terakhir dengan Nabi. Jadi Jumaat kot. Tak, pasti ganjarannya besar. Nabi kata, yang pergi dulu masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada yang pergi kemudian. Dan kemudian dalam ayat ini Allah sebut tentang luasnya syurga. Ibarat langit dan bumi itu menggambarkan betapa pemurahnya kasih sayang Allah yang memberikan ganjaran lebih daripada apa yang kita boleh usahakan. Tuan-puan, maghfirah ni
Maghfirah, kata akar dia ghafara. Ghafara ni maksudnya menutup. Menutup. Bila kita istighfar kan, istighfar, kita sebenarnya mohon, minta pada Allah, ya Allah, tutuplah kesalahan aku. Tutuplah aib aku. Tutuplah segala lubang yang ada pada diri aku ni. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin waktu aku sembahyang, aku tak khusyuk, aku lupa rakaat. Tutup. Sebab tu lepas solat tu kita baca istighfar tu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, tutup kesalahan aku waktu aku solat tadi tu. So sekarang ni, hanya kerana kita berlumba-lumba mohon Allah tutup kesalahan kita, Allah bagi kita syurga. Tutup kesalahan siapa? Kesalahan kita. Kita minta Allah doing favor pada kita, tutup kesalahan kita. Hanya kerana kita minta benda tu, Allah bagi kita syurga. What? Ini bentuk kasih sayang apa ni? Mohon keampunan bukan untuk Tuhan. Kita mohon keampunan bukan menjadikan Allah itu semakin mulia. Tak. Kita mohon keampunan untuk diri kita. Tapi dengan mohon keampunan, kita dapat syurga. Dan hanya orang-orang yang benar-benar melihat jauh ke dalam diri, menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang tak patut, haram dan maksiat, yang kita gelar sebagai takwa. Takwa tu apa? Jaga diri. Dia jaga mata dia, dia jaga telinga dia, dia jaga mulut dia, dia jaga dia punya expenses, tak nak terlibat dengan riba. Itu takwa lah tu. Kan? Dia jaga dia punya komen-komen di Facebook, dia jaga pergaulan dia jaga hubungan dia dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak. Dia cukup jaga. Dia bukan sekadar jaga untuk melihat label pada makanan, oh halal, boleh dimakan. Bukan hanya itu. Tetapi dia cukup jaga segala bentuk perkara yang mungkin melibatkan perkara haram, maksiat, dan sentiasa berusaha untuk jaga hubungan dengan Tuhan. Itu takwa. Sebab ada je orang Islam yang sering buat kesalahan dan dia juga istighfar. Itu beza. Itu beza. Walaupun ada benefit istighfar dia tu, tapi ganjarannya tak sama ketimbang uiddat lil muttaqin ini yang dijanjikan kepada orang bertakwa. Di sini ada nilai takwa. Sekarang kita mahu lihat apa ciri-ciri bertakwa tu. Allah detailkan pada ayat 134. Okey? Ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang membelanjakan, mengeluarkan duit, dan lazim Quran menggambarkan duit ini perlu dinafkahkan. Selalu bila kata nafkah, macam terlalu Islamik kita dengar. Kita sebut saja yunfiqun itu keluarkan duit. So, keluarkan duit ini ada multiple choices. Ada banyak jalan. Dengan cara sedekah yang sunat, dengan cara zakat yang wajib, dengan cara nafkah. Yang kita faham nafkah itu yang wajib kepada anak isteri. Dengan cara wakaf yang harus, wakaf sunat. Wakaf sunat harus pula. Yang sunat, dengan cara belanja kawan-kawan yang harus, kan tadi Anti Nuriah nak belanja kita orang, okey, yang harus.
Tu bentuk yunfiqun. Jadi setiap kali kita jumpa perkataan yunfiqun, kita terus ingat, oh ini keluarkan duit. Keluarkan duit. So, mungkin ada beberapa tempat Quran suruh kita prepare untuk esok hari. Untuk esok hari, bila sebut prepare, menyimpan. Tapi dalam banyak occasion, dalam banyak ayat, Allah suruh kita keluarkan harta. Keluarkan harta. So, alladzina yunfiquna fis sarra. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama ialah dia keluarkan harta sewaktu dia senang dan sewaktu dia susah. Sewaktu dia senang, sewaktu dia susah. Sewaktu dapat bonus, sewaktu PKP. Dia tetap belanja, tetap nafkahkan, dia tidak kedekut. Dia keluarkan je duit dia. Menafkahkan duit dia. Dia tetap bayar zakat sama ada syarikat dia untung atau syarikat dia rugi. Dia tetap bayar zakat. Selagi mana cukup haul. Tu, sifat orang bertakwa pertama. Dia belanja sewaktu, maksud belanja dekat sini, kita hanya melihat apa yang kita keluarkan. Tapi kepada siapa benda itu dibelanjakan? Anak bini ataupun membantu orang lain. Tak kira sewaktu dia senang atau dia susah. Sewaktu dia senang atau dia susah. Dan rupanya kesusahan bukanlah alasan bagi orang bertakwa untuk tidak memberi atau berkongsi. Kerana dia memahami sedekah ataupun kebaikan, dia bukan tentang berapa banyak diberikan, tetapi tentang kesediaan, kesudian untuk membantu. Memberi ni bukan kita lihat nilai, tetapi are we prepared? Adakah kita bersedia untuk memberi? Bersedia untuk memberi. RM10, RM10 lah. RM5, RM5 lah. Kan, kalau senang-senang nanti saya kongsikan QR Masjid Negara. Mana tahu senang-senang boleh scan aja, terus menderma. 50 sen pun jadilah ke akaun Masjid Negara. Gitu. So, Nabi SAW pernah mengingatkan sebaik-baik sedekah adalah diberikan oleh orang yang memiliki sedikit. Waktu dia tengah tak ada, dia beri. Itu sebaik-baik sedekah. Kalau kita nak ikut peratus, sebab memberi ini bukan dengan berapa banyak kita beri, tapi cuba kita lihat kalau kita beri itu ikut peratus. Kalau kita ada RM5, kita beri RM1, itu lebih bernilai berbanding kalau kita ada 100, kita beri RM10. Ustaz, macam mana tu? Kita ada RM5, kita beri RM1. Kita sebenarnya keluarkan 1/5 daripada apa yang kita ada. Kita ada 100, kita keluarkan RM10. Kita sebenarnya keluarkan 10/100 daripada apa yang kita ada. 1/10. So, mana lebih banyak? 1/5, 1/10? 1/5 ternyata lebih banyak. Tapi selalunya kesanggupan kita untuk keluarkan waktu kita tak ada itu lebih bernilai. Kan, time kita tengah sengkek, duit dalam dompet ada RM11. Kita nak bagi yang RM1 ke nak bagi RM10 tu? Kan, waktu tu kita benar-benar diuji. Tapi waktu tu lah, waktu kita tersempit, waktu kita sempit, terhimpit begitu, kita sanggup buat apa saja dan waktu itu kita benar-benar yakin tentang janji Tuhan, Allah akan balas 700 kali ganda. Tapi ketika akaun bank kita ada 100,000, mampu tak kita keluarkan 1/5
untuk beri bantuan. Waktu tu hati kita terikat dengan nilai tanpa melihat janji Allah akan ganti dengan 700%. Beza tak? Beza. Kerana bila berkait dengan wang, bila berkait dengan numbers, hati kita sangat mudah berubah. Sangat mudah berubah. Minggu lepas saya dah bagi contoh kan? Okey. So, sifat yang Allah highlight berkaitan dengan orang bertakwa, Allah letak sebagai prioriti mereka yang tidak berkira untuk membantu. Sama ada susah atau senang, dia tetap bantu. Dan kalau kita lihat diri kita masing-masing, aku banyak lagi room for improvement. Kan? Kita banyak lagi ruang-ruang yang kita boleh perbaiki di sini. Okey. Kemudian sifat kedua, wal kaziminal ghaiz. Sifat kedua ialah Ustaz Kazim. Kazim Ilyas, ni Kazim. Kazim ni apa? Menahan. Menahan al-ghaiz, kemarahan. Menahan kemarahan. Kazim ini, dia bukan sekadar tahan diri, tapi dia ada, kejap dekat surah mana ya? Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf tu, Allah tidak menggunakan perkataan kazim untuk menunjukkan sikap Nabi Yusuf, tapi Allah guna satu perkataan lain yang lebih tinggi nilainya. Kalau kazim, mungkin kita cuba menahan kemarahan. Tahan mulut daripada bercakap, kan? Tahan diri daripada komen. Waktu kita dihina, direndahkan, kita tak cepat melatah dan melompat. Tu kazimin al-ghaiz. Cuma dalam kisah Nabi Yusuf, Allah ada sebut sikap Nabi Yusuf yang luar biasa. Dia bukan sekadar kazimin al-ghaiz, tetapi Nabi Yusuf buat lebih daripada itu. Fabada'a makana. Okey. Ni. Qalu. Sewaktu adik-beradik Yusuf, Bunyamin kantoi mencuri. Dia tidak mencurilah, tapi helah Nabi Yusuf meletakkan bijana raja dalam kantung dia. Lalu bila ditangkap, respon adik-beradik dia yang lain. Kenapa peristiwa itu berlaku? Nabi Yusuf nak uji adik-beradik dia masih ada ill intention pada dia dan Bunyamin atau tidak. Ialah depan orang dia boleh bermuka-muka, tapi nak tahu apa yang ada dalam hati, maka diuji begini. Dan respon adik-beradik dia, Yasrik, kalau budak ni mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Abang dia dah tentu, dulu abang dia memang pencuri. Apa kaitan Bunyamin punya kes dengan Yusuf? Tapi punyalah adik-beradik dia benci dengan Yusuf. Orang tu tak ada pun masih disebut. Dan sekarang kita nak lihat apa respon Nabi Yusuf. Fa'asarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum. Kemarahan Yusuf tu dia telan. Fa'asarraha tu dia marah, tapi dia telan sehingga adik-beradik dia tak perasan apa-apa perubahan pada wajah,
pada mimik muka, pada intonasi suara, pada perangai, pada perilaku. Nabi Yusuf tahan marah, dia telan kemarahan tu. Tapi bagi orang bertakwa, Allah kata cukup pada level dia tahan marah. Mungkin kita ada rasa marah, muka masam mencuka. Tapi dalam pada kita marah itu, kita tahan mulut. Jangan cakap, kau jangan cakap. Saya sangat beruntung. Dan saya harap nikmat itu berpanjangan. Saya sangat beruntung dapat orang rumah yang kalau dia marah, dia tak bercakap. Dan saya tahu kalau dia bercakap, gaduh besar. Tapi mujur, dia dididik begitu oleh mak bapak dia. Bila marah, tak bercakap. Dia senyap. Dia suka buat silent treatment. Ini, kazimin al-ghaiz. Betul kita marah, tapi tolong tahan. Sebab orang-orang bertakwa ni akan sering kali diuji dengan situasi-situasi yang dia tak jangka, yang boleh bangkitkan kemarahan. So, dia usaha untuk tahan diri, tidak ikut perasaan, tidak mengikut baran dia, tidak meluahkan amarah secara melulu. Wal kazimin al-ghaiz. Sifat kepada siapa ni? Orang-orang bertakwa. Nabi pernah ingatkan berkait dengan kemarahan ini. Nabi kata, orang yang kuat bukanlah yang kuat bergusti. Tapi orang yang kuat adalah yang dapat tahan diri ketika marah. Seorang yang kuat bukanlah berbadan sado. Besar, kan? Sado. Sado apa? Besar padu. Tapi orang yang kuat ialah yang dapat tahan diri ketika marah. Itu peringkat kedua. Sekarang kita nak lihat peringkat ketiga sifat orang bertakwa. Wal'afina 'anil nas. Dia maafkan kesalahan orang lain. Dan inilah ciri utama orang bertakwa. Dia memaafkan kesalahan orang lain. Kadang bukan dia buat salah pun, dia maafkan je. Dia abaikan je. Orang potong queue, tak apalah, maafkanlah. Kan rakyat Malaysia kan baik macam tu. Orang terpijak kasut, tak apalah, maafkanlah. So, memaafkan orang lain, dia bukan sekadar satu sifat yang menggambarkan takwa, tapi dia juga cerminan kepada ikhlasnya dia. Dan dengan memaafkan, hati kita akan tenang. Akan tenang. Bayangkan, Nabi dan para sahabat dihenyak 13 tahun. Di pulau 3 tahun, dimaki, dicaci, diseksa sepanjang di Mekah. Dan selepas 9 tahun berada di Madinah, Nabi berjaya buka kota Mekah. Perkara pertama yang Nabi buat ialah maafkan semua orang. Dahsyat. Dahsyat. Waktu kita jadi kuli, kita kena maki bos, kita tahan je. Tapi bila kita dah jadi ketua jabatan dan bos dah pencen, ada kita nak pergi melawat bos, nak mengenang kembali jasa dia? Memang taklah. Tapi apa yang Allah nak, orang bertakwa, sifat dia ialah wal'afina 'anil nas. Tapi Ustaz, bukan ni je sifat orang bertakwa, banyak lagi sifat-sifat yang lain. Sebab tu ayat ini terletak di antara dua syurga.
Sifat yang disebutkan di sini, sifat yang rare. Kita dapat buat salah satu daripada ini, kita berharap kita dapat jaminan syurga. Sebab dia diapit oleh dua syurga. Wal'afina anin nas. Bila sebut tentang memaafkan kesalahan orang lain ini, ada satu ketika, sedang para sahabat ni duduk-duduk dalam masjid Nabi, tiba-tiba Nabi kata, kejap lagi ada lelaki penghuni syurga akan lalu. Para sahabat terkejut. Dan dia tunggu. Bila orang tu lalu, nampak dekat wajah dia basah, baru lepas ambil uduk dan dia sedang pegang sandal dia masuk masjid Nabi. Semua, yang lain semua tengok. Oh, ni bakal ahli syurga. Keesokan hari, Nabi sebut benda yang sama. Kejap lagi, ada ahli syurga bakal lalu. Dan ternyata orang yang sama. Dan benda tu berlaku 3 kali berturut-turut. Selepas settle 3 kali, anak Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar, dia nak sangat tahu apa amalan special orang ni, sampai Nabi sendiri umumkan dia sebelum dia mati, dia ahli syurga. Oh, itu pengumuman yang mahal. Selalunya ahli syurga ni bila dia dah buat sesuatu, mati syahid, that's it, baru Nabi bagi tahu, okey, dia ahli syurga. Tapi kali ini dia sedang berjalan. Para sahabat pernah nampak ahli syurga berjalan atas muka bumi. So Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab, eager nak tahu dan dia buat alasan. Dia jumpa dengan orang ni, dia kata, aku ada salah faham dengan ayah aku. Boleh tak aku tidur dekat rumah kau, jadi tetamu kau 3 hari? Orang tu kata boleh. Boleh. So dia pun tidur 3 hari. Sambil mengintai-ngintai apa amalan yang special orang ni. Dan kelihatannya orang tu sama je dengan orang yang lain. Tak ada buat amalan special. Tak ada bangun tengah malam ke. Kadang terbangun pun nak pergi buang air je. Tak ada dia buat puasa selang sehari. Puasa special. Tak ada. Dan kehidupannya biasa-biasa macam orang lain. Masuk hari ketiga, Abdullah bin Umar nak balik. Lalu dia berterus terang. Dia kata sebenarnya tak berlaku salah faham pun antara aku dengan ayahku. Cumanya, yang aku nak tinggal dengan engkau ni sebab Nabi bagi tahu engkau ni ahli syurga. 3 hari berturut-turut. Nabi kata nak tengok ahli syurga, engkau lalu. 3 hari berturut-turut. Lalu aku eager nak tahu apa amalan kau yang special. Satu aku tinggal rumah kau. Orang tu jawab, apa yang kau nampak itulah aku. Tak ada apa-apa yang special. Apa yang kau nampak itulah aku. Lalu semacam sedikit kecewa, Abdullah bin Umar pun berlalu. Jalan, berlalu. Nak balik. Tak jauh daripada tu, orang tu panggil balik. Wahai Abdullah, wahai Ibnu Umar. Mungkin ini yang aku buat sehingga aku boleh masuk syurga. Apa dia? Sebelum tidur, aku maafkan semua orang. Sebelum tidur setiap malam, aku maafkan kesalahan orang lain. Aku maafkan semua orang. So, tuan-puan, malam ni sebelum tidur, maafkan kesalahan saya. Mungkin dalam saya menerangkan, tuan-puan rasa, alah Ustaz, dia saya dah tahu dah Ustaz. Lainlah Ustaz. Ada yang tak puas hati, ada yang tak puas, ada yang tak selesa, ada yang terasa. Maafkanlah kesalahan orang. Perkara ni simple. Tapi kalau kita tekuni satu persatu orang yang pernah kita jumpa, yang pernah buat salah dengan kita, dia ada satu perasaan sangat berat untuk kita lepaskan, nak memaafkan.
berat. Lebih-lebih lagi bila dia buat satu kesalahan yang kita tak lupa sampai bila-bila. Kan? Contohnya, dia makan telur ikan tembakau sampai mak dia sanggup ditelan oleh batu belah batu bertangkuk. Makan telur ikan je kot. Tapi kerana yang makan tu anak, mak dia mengidam. Nak memaafkan tu sangat susah. Tapi maafkanlah. Lagi-lagi bila berkaitan dengan keuangan. Orang berhutang dengan kita. Kita tagih, dia pula marah kita. Ui, dia buat salah kot. Sudi tak kita memaafkan? Ha, kan? So, begitu. Dan di hujung, sifat yang keempat, Allah sebut begini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang buat benda yang baik. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Muhsin, dia dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il. Okey, isim fa'il ni macam mana nak faham? Isim fa'il adalah sifat yang kekal pada orang tu. Nama yang kekal pada orang tu. Katalah, kita mengenali Aunty Noria sebagai pegawai bank. Atau dulu, dia tak digelar sebagai pegawai bank. Dia digelar sebagai accountant. Mana-mana kawan dia, walaupun dia dah lama bersara, akan panggil dia sebagai accountantry. Accountant kira kari. Kan? Accountant akan panggil dia sebagai accountant. Sama juga macam cikgu. Cikgu tu pekerjaan. Tapi dia sudah menjadi nama yang melekat pada mana-mana individu yang kerja dia mengajar. So itu isim fa'il. Satu sifat yang sudah melekat pada orang tu. Sekarang Allah beritahu, Allah sangat suka. Ini ciri yang keempat. Ciri orang bertakwa. Allah sangat cinta kepada orang yang sentiasa mahu tambah baik. Tadi ada 3 perkara yang kita boleh ubah diri kita. Pertama, berbelanja sama ada sukar atau senang. Kedua, tahan marah. Ketiga, maafkan manusia. So, bila kita tahu ayat ni, lalu kita berusaha untuk ubah. Allah beri bonus. Allah sangat cinta kepada orang tu. Allah sangat cinta kepada mereka yang stick untuk terus berubah dan berubah dan berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Self-improving. Muhsinin dalam bentuk isim yang kekal. Berterusan dalam perubahan itu. Dan dia kekal menjadi baik. Begitu. So, 1, 3, 4. Kita boleh apa nama? Kita boleh copy dan tempah pada orang-orang yang pandai tulis khat. Minta dia tulis ayat ni dekat canvas, tampal dekat dinding rumah. Supaya bila kita tengok ada keazaman, aku mahu berubah. Ni yang tampal dekat rumah kita banyaknya apa? Ayat 1000 dinar. Nama Allah Muhammad. Ayat kursi. 3 kul. Kadang kita baca ayat kursi, kita tak terasa apa-apa pun. Tapi bila kita melihat dan melalui ayat ni, dia memberi satu fokus baru. So, kalau takut tak faham, tulis sekali dengan terjemahannya kat bawah. Sukar berbahasa Melayu, tulis saja terjemahan bahasa Inggeris. Ayat-ayat macam ni lah. Ayat-ayat yang sesuai
didindingkan. So, bila kita nampak ada keazaman, mahu berubah, mahu menjadi lebih baik. So, ayat 1, 3, 4. 1, 3, 4. So, muhsin adalah orang yang mahu berubah menjadi lebih baik. Kemudian kita nak masuk ayat 135. 135. Oh, sebelum tu, ada sedikit pengajaran tentang ayat ni. Pertamanya, bersedekah jangan menunggu kaya baru nak memberi, tetapi bersedekahlah sampai kaya. Jangan tunggu kaya baru nak memberi, tetapi memberilah sehingga kita benar-benar kaya. Apa maksud kaya? Tak perlu kepada duit. Tak perlu kepada bantuan. Kita terus beri. Yang kedua, kawal emosi. Kawal emosi supaya setiap tindak tanduk kita rasional. Berusaha untuk kawal emosi supaya setiap tindak tanduk kita rasional. Yang ketiga, memaafkan bukan tanda kalah. Memaafkan menunjukkan kebesaran, kekuatan jiwa. Yang keempat, perkara paling penting dalam ayat 134 ialah cinta Allah. Perkara paling penting dalam ayat 134 ialah cinta Allah tu. Kita boleh buat apa sahaja perkara untuk mencari redha Allah. Itu redha, ini cinta. Allah sebut tentang cinta. Dan Allah tawarkan cinta dia. Allah sangat cinta kepada orang yang mahu menjadi lebih baik. Ada beza bila sebut redha dengan cinta. Yuhibbu, cinta. Hubbun, cinta. Gitu. Dan ada satu hadis. Sebelum kita tutup ayat 134 tu, ada satu hadis. Nabi SAW pernah menitahkan, barang siapa yang tahan marah, sedangkan dia mampu untuk meluapkannya. Dia mungkin orang berkuasa, dia mungkin ada hak untuk marah, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya, sehingga Allah memberikannya pilihan untuk memilih pasangan mana yang dia nak. Hadis riwayat Tirmizi. Sehingga Allah memberikannya pilihan untuk memilih bidadari mana yang dia nak. Hanya dengan tahan marah. Nabi pernah nasihat seorang sahabat bila dia kata, "Ya Rasulullah, apa amal paling afdal untuk aku buat?" Nabi kata, "La taghdab." Jangan marah. 3 kali. La taghdab. Jangan marah. Kerana Nabi sangat faham tentang orang yang bertanya. Begitu. Okey. So ayat 135. Ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum." Dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji lalu menganiaya dirinya sendiri. Okay, dia buat fahisyah atau dia zalim. Fahisyah atau zalim. Fahisyah
lazimnya perbuatan-perbuatan yang merujuk kepada dosa besar. Seperti zina. Seperti menuduh perempuan suci berzina. Atau mana-mana dosa yang dipandang jijik atau fahisyah. Ketagihan porno. Ketagihan apa? Apa nama dia tu? Satisfy himself, kan? Beronani. Apa saja berkaitan dengan zina dan anak-anak dia. Tuduhan melakukan perbuatan keji, berkhaluat, tu semua dalam kategori fahisyah. Fahisyah ni perbuatannya tu shameless. Shameless. Sekarang ni kalau dia buat benda tu, pertama, au zalamu anfusahum. Yang kedua, dia menganiaya diri, menzalimi diri. Menzalimi diri, sebesar-besar kezaliman ialah syirik. Sebesar-besar kezaliman ialah syirik. Sekarang Allah kata, walau dia melakukan syirik. Au zalamu anfusahum, dia menzalimi diri dia. Kemudian, zakarullah, dia ingat Allah. Dia segera ingat Allah. Punyalah menunjukkan kesegeraan. Allah tak pun sebut in between ayat ini dengan summa, hatta. Tidak pun menggunakan perkataan-perkataan yang menyambung. Kemudian selepas daripada itu, oleh hal yang demikian, tak guna. Bila dia buat fahisyah, buat salah, atau buat zalim, zakarullah, dia ingat Allah. Fastaghfaru lidhunubihim, lalu dia segera mohon ampun dari Allah. Sedang dia buat dosa, dia segera ingat Allah dan sedar dia sedang buat salah, dia sedang buat dosa. Sebab ini adalah reaksi semula jadi manusia yang ada iman. Akan pasti ingat Allah waktu buat dosa. Problem manusia, perasaan bersalah itu dia abaikan. Benda ni akan trigger automatik. Waktu buat dosa, pasti akan ada bisikan, pasti akan ada kesedaran. Kau buat salah ni. Itu jam. Bila dia ingat Allah, lalu dia buat apa? Fastaghfaru lidhunubihim. Lalu memohon keampunan terhadap dosa-dosa dia. Dia ingat Allah, fastaghfaru lidhunubihim, lalu dia minta ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan sememangnya tiada yang mengampunkan dosa melainkan Allah. So ini ciri orang yang bertakwa yang kelima. Atau kita boleh melihat begini. Inilah contoh orang-orang yang muhsin. Contoh orang muhsin tu bagaimana? Bila dia buat salah, bila dia buat silap, dia ingat Allah, dia cepat-cepat minta ampun. Dan tiada yang mengampunkan dosa. Zunub. Sedangkan fahisyah dan zalamu anfusahum tu dosa. Tetapi Allah melihatnya sebagai zunub. Alamak. Okey. Macam mana? Fahisyah, zalim,
Kedua-dua ni dosa besar. Dosa yang weightage dia berat. Manakala zunub, dosa yang ringan. Dosa yang ringan. Jadi sekarang ni Allah beritahu, kalau orang tu buat kesalahan, ingat Allah dan istighfar, bertaubat, dan sungguh Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan yang di sisi Allah kesalahan tu ringan. Tapi kita melihatnya besar, berat. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tiada yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Hanya Allah yang dapat mengampunkan dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan dia tidak meneruskan perbuatan itu. Terus stop. Wahum ya'lamun. Dan dia tahu salah dan akibat kalau dia terus buatkan. Inilah bentuk orang-orang muhsin. Bentuk orang-orang muhsin. Dan orang-orang yang macam ni, kategori 134 dan 135, mereka layak keampunan dan syurga-syurga. Ulaika jazaohum maghfirah. Cuba tengok balik dari awal, dari ayat atas. Segeralah mohon keampunan. Okey, mohon keampunan, kita duk fikir, oh istighfar kot. Oh tak. Mohon keampunan tu begini. Mohon keampunan tu perlu jadi orang bertakwa. Macam mana jadi orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaiz. Yang ketiga, wal afina 'anil nas. Ataupun menjadi orang muhsin. Orang muhsin tu macam mana? Kalau buat salah, kalau buat silap, minta ampun pada Allah. Dan dia terus tak buat benda tu sebab dia tahu akibatnya. Mereka itulah balasannya keampunan. Maghfirah. Di atas Allah kata, sari'u ila maghfirah. Di bawah Allah kata, mereka-mereka itulah balasannya dapat keampunan. So, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ajar kita mahu dapat keampunan tu bagaimana. Bukan sekadar ucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tetapi dia ada tahap-tahap dan tingkatan-tingkatannya. Seperti yang terkandung pada ayat 134 dan 135. Balasan untuk mereka apa? Jannatu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Mereka dapat syurga-syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik balasan, sebaik-baik ujur. Ujur apa? Upah. Sebaik-baik upah kepada orang-orang yang beramal. Apa amal di atas? 134, 135. 134, 135. So, saya berhenti dulu di sini dan selamat beramal. Kembali kepada Aunty Noria. Ya, terima kasih Ustaz. Silakan sahabat, ada soalan? Ada tak? Silakan. Banyak yang kita kena buat ni Ustaz. Ciri-ciri orang bertakwa ni. Betul. Ingatkan dah buat salah tu. Ingatkan Kalau dah buat tak dapat salah tu. buat semua, kita buat sikit lah. Ingatkan buat salah tu istighfar aja. Tu aja. Punya ada yang lain ya. Ya. Kadang-kadang Ustaz, Ustaz. kadang-kadang Ah. sorry.
Tak apa, Silakan. tak apa. Teruskan lah. Take turn. Okay, silakan. iPhone siapa? I tengok ni iPhone ni. Saya Nurifah. Nak tanya silakan. Ustaz, yang kisah yang orang yang bunuh 100 orang tu kan. Yang dia tu macam mana dia boleh mudah dapat keampunan, Ustaz? Padahal dia tu memang kita tak tahu pun yang dia tu ada buat perkara-perkara yang baik. Macam mana dia dapat keampunan? Kerana dia berniat dan berazam untuk berubah. Dia berniat dan berazam untuk berubah. Kan dalam kisah itu ada 2 malaikat yang bercanggah. Satu kata tak, dia tak diterima. Satu kata dia diterima. Lalu masing-masing ukur jarak dia dengan tempat asal dan tempat dia nak pergi berubah tu. So ada ulama yang melihat hadis tu dalam bentuk begini. Kalau kita mahu jadi baik, tolong ubah persekitaran, tolong ubah gaya hidup. Tolong tunjuk yang kita berubah. Ubah penampilan, ubah cara bercakap, ubah sesuatu. Nak jadi baik. Itulah bukti yang kita sudah meninggalkan yang lama. Begitu. Jadi, walaupun orang yang sudah membunuh 100 orang ini, kerana orang yang ke-100 yang dijumpa tu bukannya orang alim, bukan orang berilmu, tapi orang abid, orang yang beribadah. Kadang-kala orang yang beribadah ni, dia hanya tahu sekitar kepompong ibadah dia. Tapi dia tak ada ilmu. Dia hanya belajar tentang apa yang dia perlu untuk ibadah dia. Tu beza abid, ahli ibadah dengan alim, orang yang berilmu. So, bila ditanya abid berdasarkan pengetahuan dia hanya tahu yang itu. Orang bersalah, berdosa, masuk neraka. That's it. Berbanding dengan orang berilmu. So, bila dia bunuh yang ke-100 dan dia keluar daripada tempat tu nak cari orang alim. So, di situ sudah dikira dia meninggalkan yang lama menuju yang baru. Situ diterima keampunan. Dan cara Allah kira bukannya bila kita capai benda tu baru dikira berjaya. Tidak. Allah kira mula kita berjalan menuju ke situ. Allah tidak hanya melihat hasil, tetapi Allah lihat apa yang kita buat sepanjang perjalanan untuk dapat hasil itu. Hasil yang Mungkin 5 tu, Ustaz. Yang 5 perkara tadi tu. Hasil 5 perkara tu. Mungkin kalau kita ambil contoh anti Nuriyah tadi, katalah kita sedang bergelumang dengan sistem konvensional. Nak keluar itu kita dah tak ada pilihan, mungkin usia dah lanjut. Kalau kita berhenti, banyak tanggungan. Bank-bank yang lain dia punya saingan tinggi. Nak berhenti secara tiba-tiba sukar dan susah, jeopardize kita punya masa depan. Lalu kita dalam keadaan diluah mati mak, ditelan mati bapa. Allah melihat apa usaha-usaha yang kita buat untuk lari dari situ, tanpa menidakkan keperluan kita terhadap kerja tu. So, berjayanya kita bukan semata-mata kita berjaya keluar daripada situ, tapi usaha kita. Mungkin kita cuba kurangkan komitmen, mungkin kita cuba dapatkan alternatif. Pencarian itu Allah kira. Dan perjalanan tu digelar sebagai muhsin. Ustaz, berat juga sebab macam menahan amarah. Kadang-kadang tu kita bukannya marah tapi rasa frust. Macam kata kita tadarus.
ada orang yang kita nak betulkan dia tak betul juga. Dia susah sangat dia nak betulkan. Jadi kita rasa frust tapi nampak macam marah. Macam mana nak nak elakkan Berlapang, frustration? berlapang dada. Dah try dah banyak kali. Yelah, tegur-tegur tak nak juga kan. Kalau anak kita Itu dah tak kena betul juga. piat telinga dah tu kan. Kena selentik Ha, macam ha. tu. Tak dengar ke? Dia cakap. Aduh. Okey. Dia Perlukan sabar memang untuk itu. bersabar. Ya Ustaz? Perlukan sabar untuk bersabar. Memang lazimnya orang-orang yang apa nama, yang mengajar, yang sudah mahir Quran, dia ada rasa tu. Dia ada rasa, aku boleh. Takkan kau tak boleh macam tu kan? Benda ni aku dah betulkan. Kenapa tak betul? Saya memang Kan? selalu hadapi Betul dilema Ustaz. itu. Bukan kata aku Terutamanya boleh. bila ajar anak-anak. Kan, bila ajar anak-anak, automatik suara akan tinggi, suara akan naik. Tapi rupanya tuan-puan, rupanya itulah kita punya um, apa nama? Kita punya ladang. Saya gelar sebagai ladang. Ladang untuk kita bercucuk tanam kesabaran. Itulah padang untuk kita bermain, mengajar hati kita. Kau relax. Engkau, Allah dah beri keizinan untuk engkau lancar. Sekarang ni engkau nak menarik tangan dia yang tak boleh direntak sekali. Kalau tak nanti dia akan terus fed up tak nak belajar. Better off engkau pimpin dia jalan slowly. Anggap dia ni orang stroke. Mana boleh terus berlari. Jalan slowly. So, satu langkah demi satu langkah. Sebab tu Nabi sebut tentang orang yang gagap dapat 2 ganjaran. Orang yang gagap baca Quran dapat 2 ganjaran. Ganjaran pertama kerana usaha dia. Ganjaran kedua kerana dia baca. So, selagi mana kita melihatnya sebagai gelanggang ataupun padang untuk melatih sabar, selagi itu kita sebenarnya dalam apa nama? Dalam lorong yang betul untuk jadi ayat 134 ni yang boleh menahan marah. Kiranya ujian bagi kita lah. Ya, ya. Betul. Betul. Dua-dua orang kena sabar Ustaz. Yang Betul, belajar dua-dua tu kena kena sabar. sabar. Yang tu. Betul. Okey, ada satu cerita. Satu cerita tentang bagaimana kita boleh bersabar. Cerita dalam surah Kahfi. Cerita yang selalu kita dah tahu dah cerita ni. Tapi saya nak kongsi juga. Cerita antara Musa dengan Haidir. Oh. So Nabi Haidir, dia tanya Musa. Mula-mula dia kata, engkau takkan mungkin bersabar dengan perangai aku. Innaka lan tastati'a. Engkau takkan mungkin selama-lamanya mampu ma'iya sabra. Sabar bersama dengan perangai aku. Kemudian dia kata lagi, wa kaifa, bagaimana tasbiru, engkau boleh bersabar ala terhadap perkara malam yang belum lagi engkau tuhit mengetahui bihi khubra dengan keseluruhan secara komplit. Macam mana engkau boleh bersabar terhadap perkara yang kau belum kuasai? So, kalau kita lihat orang tu mengaji merangkak-rangkak, kita dah tegur, dia tak dapat betulkan. Kita pernah tak tanya, kenapa kau susah sangat nak sebut? Tahu tak latar belakang dia? Kita pernah tanya tak sepanjang dia belajar Quran ni, daripada bila sebenarnya dia baru belajar? Kalau dia baru belajar pada usia 60 tahun, memang lidah dia keras, keluh. Sebab tak pernah baca.
Sebab tu kalau kita tahu perkara tu secara keseluruhan, borak dengan dia, kan? Bina repo, buat jadi kawan. Walaupun mungkin kadang kawan rapat, kita tak kenal dia as a whole. Mungkin kita kenal dia pandai masak. Tetapi baca Quran, dia masih merangkak. So, kalau kita ambil pendekatan untuk memahami, nak dapatkan keseluruhan cerita, the whole picture, saya yakin kita boleh bersabar. Dia memang macam tu. Dia ada trauma dulu. Dulu waktu dia belajar dekat Kafa, guru dia sebat dia pakai batang paip, pakai getah paip. Lepas tu dia merajuk, takut. Buka mukadam dia menangis sebab trauma. Sekarang dia terbuka hati untuk belajar. Kalau kita tahu sejarah sebenar, tahu latar belakang sebenar, tak apalah. Orang macam ni, kita berlapang dada dan bersabar saja. Kan? Yang Wallahu a'lam. bagusnya dia tak malu kan Ustaz? Untuk dia tak rasa segan lah untuk belajar. Okey, soalan selanjutnya. Silakan. Ada lagi yang nak soal? Ustaz nak tanya sikit. Boleh? Okey, malam-malam kita maafkan orang sebelum tidur kan. Tapi kadang-kadang kita teringat balik apa yang dia buat kat kita tu. Jadi, adakah kita ikhlas maafkan dia sebab benda yang dia buat tu kadang tu boleh membuatkan kita ni rasa ni kan, frust jugalah kan bila teringat balik. Sedangkan setiap malam kita maafkan semua orang. This goes with saying, I can forgive but I cannot forget. Betul tak? Okey. Wal'afin ini forget. Wal'afin ni forget. Dia bukan saja memaafkan, tapi melupakan. Okey, macam ni. Setiap daripada kita ada pengalaman-pengalaman itu. Pengalaman-pengalaman terguris, luka dan kadang sangat dalam. Sangat dalam. Saya juga pernah lalui waktu live. Ada satu orang makcik, dia komen, tak ada ustaz lain ke nak kena panggil, TV Hijrah panggil ni. Ustaz macam ni. Kan? Kita baca tu, benanah aja aku. Dan benda tu menghantui beberapa minggu. Sampai saya kata, tak naklah aku keluar TV lagi. Kena maki macam ni. Dia punya makian tak ada tapis-tapis punya. Direct macam tu. Tapi bila fikir balik, mungkin kerana kami tak saling mengenal. Mungkin kerana kami tak saling mengenal, tak bina repo. Jadi dia tak kenal saya tak kenal dia. Katalah yang beri komen macam tu ialah makcik saya. Okay? Yang tadi tu makcik yang saya tak kenal. Katalah yang beri komen tu makcik saya. TV Hijrah, kau tak ada panel lain ke kau nak panggil? Kalau kita tahu yang komen tu makcik kita, dia bergurau kot. Kalaupun dia serius, makcik aku ni memang suka berseloroh macam tu. Nampak tak beza dia? Komen yang sama, tetapi bila kita ada repo dengan orang tu, kita akan melihat komen itu bukan kritikan, tetapi dia merupakan gurauan, lelucon. So, itu teknik semacam itu boleh kita guna ketika kita kenang balik apa yang orang tu buat pada kita. Sebab lazimnya bila kita nak buat baik, ada satu entiti yang tak suka kita buat baik, syaitan, yang akan cucuk hati kita, yang akan hasut kita. Dia dah buat salah, senang-senang kau maafkan. Sedangkan dia buat tu, teruk kau dulu. Kan. Rupanya untuk dapat syurga ini, dia tidak semudah ABC. Dia cuma sesenang XYZ. Kenapa XYZ Ustaz? Ustaz, kita sudah melalui A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
bila sampai X, Y, Z, jalan tu kita sudah tempuhi dan kita sudah senang untuk lalui. So, jangan lupa peranan syaitan. So, bila kita mahu maafkan dan ada perasaan itu datang, cepat-cepatlah ucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari syaitan yang direjam. Kerap kita buat begitu, hati kita akan lega. Hati kita akan lega. Sebab waktu itulah syaitan nak cucuk kita. Waktu itulah syaitan akan akan usik kita, akan kacau ganggu kita sehingga hilang keikhlasan. Wallahu a'lam. Okay. Ustaz boleh ke kalau kita kata Allah yang hadirkan orang tu kat kita, Macam mana? orang yang bagi kita marah tu, Allah yang hadirkan orang tu dekat kita untuk menguji Pada kesabaran ujian. kita. Boleh? Yes. Itu satu bentuk juga untuk kita lihat supaya hati kita senang menerima, tenteram. Boleh? Okay. Seterusnya ada lagi. Silakan. 10.45 dah ni. Okay lah Ustaz, kena praktis. Kena ingat selalu. Nak buat 5 perkara ni dulu Ustaz. Hours tu memang selalu, tapi itulah. Memang. Istighfar banyak. Di antara istighfar, dia orang kata selawat lagi better. Betul ke Ustaz? Ya. Salawat lagi. Selawat lagi better. Mm-mm. Dia cover dua-dua. Dia selawat ni dia ampun dan Allah ampunkan dan maafkan kan Ustaz? Dua-dua sekali. Salawat ni Allah ampunkan dan Allah perkenankan apa yang kita nak. Bukan Tanpa maafkan lah. kita minta. Allah Maafkan tak perkenankan apa yang kita nak. Allah. Kerana istighfar dia ada masa-masa tertentu. Ada masa kita istighfar tu waktu sahur. Salawat ni all the time kita boleh salawat. Kira lah bukan waktu solat kan. Di mana-mana kita pergi, kita boleh selawat sentiasa lah ya. Tapi Betul. selawat yang paling baik yang mana Ustaz? Salawat paling baik ialah salawat Ibrahimiyah. Salawat tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salat Ibrahimiyah. Yang ada salawat pada Nabi Ibrahim sekali. Tahiyat akhir. Dia ada versi panjang, ada versi pendek. Kedua-duanya Nabi buat. Lagi satu saya nak tanya Ustaz. Kalau orang tu buat dosa apa semua, kita yang minta akan keampunan bagi pihak dia tanpa dia ketahui lah. Allah akan makbulkan doa kita ke Ustaz? Betul? Allah makbulkan doa kita dan malaikat penjaga arash akan mohon keampunan bagi pihak kita. Itu disebut dalam surah Ghafir. Ayat 128 tak masuk situ ya Ustaz? Tak ada ya? Surah Ghafir ayat yang ke ni. Alladzina yahmiluna al-arsh ayat 7. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia mohon keampunan bagi orang-orang yang beriman. Yang mana tu? Ni. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dia mohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita minta ampun, apa doa dia? Faghfir lilladzina tabu.
Bila kita doakan orang lain dalam keadaan dia tak tahu, doa kita tu makbul. So, bila kita doakan orang, ada malaikat yang doakan kita dengan doa yang sama. Ya Allah, dia doakan orang tu, kau bagi dia serupa. So, antara doa malaikat, terutamanya malaikat penjaga arash, ketika kita minta keampunan, bertaubat, dia doakan, faghfir lilladzina tabu. Ampunkanlah orang-orang yang bertaubat. Dan kesan dia, dia bukan sekadar minta keampunan bagi kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, adkhilhum, masukkan mereka, dia dan ahli keluarga dia, anak cucu keturunan dia, jannat, dalam syurga-syurgamu. Mereka-mereka yang soleh dalam kalangan bapa dan ke atas, atuk nenek moyang, wa azwajihim, dan isteri-isteri dia, tak kira berapa banyak isteri dia, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunan. Yang buat satu orang, tapi dapat manfaat kalau dekat sekeliling circle dia ni soleh, yang buat satu orang yang dapat manfaat keturunan dia ke atas, keturunan dia ke bawah, dan semua pasangan dia. Wih, hebatnya. Hui, this is so powerful. Malaikat penjaga arash yang begitu hampir dengan Allah berdoa. Itu yang kita istighfarkan untuk orang tu lah. Kita doakan, kita istighfarkan, minta ampun untuk dia. Tapi kalau kita selawat untuk diri kita aja untuk kita buat ke? Boleh ke kita hadiahkan selawat tu kepada orang lain sekali, Ustaz? Ganjaran dia? Tak. Salawat kita je. Tak selawat tak boleh. Bila Kita aja kan? kita buat, Allah salawat atas kita. Itu je kan? Oh. Ya. Saya nak tanya Ustaz, fadilat solat berjemaah tu ialah 27 kan? Betul ke ada Ya. setengah-setengah Ustaz kata 27 tu kali pula dengan jumlah jemaah yang ada dalam masjid tu? Betul ke Ustaz? Tak tahu. Tak tahu, tak pernah dengar. Tapi yang saya dengar Ustaz, yang saya dengar, kalau orang lelaki tu dia semayang pergi berjemaah dia dapat 27. Orang perempuan di rumah dia akan dapat apa yang sama dengan orang yang berjemaah tu, yang perempuan lah, sebab dia kan perempuan kan disyaratkan dia solat di rumah kan. Tapi dia tak semestinya dia 27, dia akan lebih lagi pada tu. Tu saya ada dengar Ustaz. Betul ke tidak tu Ustaz? Betul, sebab dia suruh laki dia pergi. Dia sanggup benarkan laki dia bersama dengan Tuhan. Sebab isteri dia ada hak pada suami. Hak untuk dilayan, kan? Hak untuk melayan. So, bila dia sanggup untuk pisah dengan suami, semata-mata suami nak pergi jumpa Tuhan, dia akan dapat lebih. Lagi-lagi kalau isteri yang berjaya meyakinkan suami untuk pergi berjemaah ke masjid, itu lebih ganjaran dia. Apa yang suami dia buat, isteri dia kat rumah dapat. Dan yang dikali dengan jumlah jemaah tu, kesianlah kalau waktu PKP dulu Masjid Negara tinggal imam dengan Bilal je. Darab 2 je. Sedangkan dia punya dia punya sembahyang tu sama 4 rakaat. Tentang kali berapa ramai orang dekat situ tu, yang itu tak pernah dengar lah, tak pernah dengar. Cuma kalau nak buat perbandingan antara orang yang solat sendiri dengan orang yang solat berjamaah, Allah sebut 27, Allah sebut 27 supaya kita boleh gambarkan kalau kita solat sendiri kita dapat 1, sekurang-kurangnya kita kena solat waktu yang sama, kita kena buat solat itu 27 hari baru menyamai orang berjamaah buat 1 kali. Bukan 27 kali. Katalah sembahyang maghrib, kita solat seorang. Kita kena buat solat maghrib itu 27 hari
Satu hari satu kali maghrib. Sebulan punya solat maghrib baru sama dengan orang yang solat berjamaah maghrib satu hari. In terms of masa, orang yang solat sendiri sangat rugi. Interesting perspective. Must tell that to my son. Yes. 27 hari. Yes, 27 hari tau. Ui. Okey. Ah, Sekarang waktu dah lewat dah ni Ustaz. Kita rasanya tak ada lagi soalan kan? Cukup lah ya. Sian Ustaz. 10.54 lah. Kita tutup lah kuliah kita hari ni Ustaz. Anyway boleh? Ustaz, nak bagi tahu Ustaz, saya Ya. sempatlah tukar daripada conventional to Islamic bank bekerja. Alhamdulillah. Saya sempatlah. Berapa tahun dah saya masuk dalam bahagian Islamic. Alhamdulillah. Dan moga Allah terima Tinggal taubat lagi lah kita. hutang-hutang rumah dululah konvensional. Itu je lah yang risaunya. Okey Ustaz. Kita harap Allah terimalah. Allah terima dan Allah ampunkan dosa kita. Dan moga-moga kita cuba berazam untuk buat 5 perkara, 5-6 perkara ni, 1, 3, 4, 1, 3, 5. Dan Allah mudahkan untuk kita capai keampunan yang Allah janjikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi